Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Hiyas Sahlan membawakan perkembangan negeri di bawah bayu dalam berita pagi Sabah edisi Sabtu 11 Julai 2020. Seperti biasa, kita mulakan berita dengan perkembangan COVID-19. Tiada pertambahan kes baharu positif COVID-19 direkodkan di Sabah semalam, menjadikan jumlah kumulatif kekal 378 kes. Berdasarkan infografik Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, jumlah kes sembuh hingga semalam juga kekal 363. 5 lagi daerah masih mencatatkan kes aktif iaitu Kota Kinabalu 4 dan masing-masing 1 kes di Tawau, Keningau, Ranau dan Nambawan. Kesemua pesakit masih menerima rawatan di hospital berpakar. Angka korban akibat COVID-19 di negeri ini kekal 7 kes. Sejumlah 200 juta ringgit diperlukan bagi menternak 10,000 ekor lembu tenusuh dalam usaha menghasilkan sebanyak 20 juta liter susu. Ia merupakan usaha meningkatkan pengeluaran susu segar 100% kadar sara diri di negara ini untuk tempoh 5 tahun. Menurut Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan 2, Datuk Haji Cik Abdullah Matnawi, ketika ini kebekalan susu segar negara datang dari sumber tempatan dan import. Bagi menampung keperluan bekalan susu segar tempatan, sebanyak 20 juta liter susu diimport dari Australia, New Zealand dan lain-lain negara dengan jumlah keseluruhan nilai import 3.76 bilion ringgit pada 2018. Belum menyatakan perkara itu kepada media sempena lawatan kerja di ladang Eko Yap di Keningau. Menurutnya, kerajaan juga memperkenal program Entry Point Project APP 13 Kluster Tenusu pada 2011 sebagai usaha meningkatkan pengeluaran susu tempatan sekaligus mengurangkan kebergantungan kepada import. Hasilnya, dalam tempoh 5 tahun pengeluaran susu meningkat daripada 27.02 juta liter pada 2012 kepada 36.61 juta liter pada 2017. Pusat Ekonomi dan Inovasi Kreatif Sabah berada di landasan yang betul untuk membina komuniti yang kreatif, inovatif dan berdaya tahan melalui beberapa pencapaiannya walaupun baru beroperasi selama 4 bulan. Pusat tersebut yang terletak di Taman Perindustrian Kota Kinabalu, KKIP, merupakan inisiatif di bawah Kementerian Perdagangan dan Perindustrian Sabah dengan kerjasama KKIP. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Muhammad Syafiee Apdal berkata anak muda Sabah menunjukkan minat yang tinggi terhadap inovasi, kreativiti dan memahami teknologi. Justru sekiranya pusat ekonomi dan inovasi kreatif tersebut dimanfaatkan golongan berkenaan, sudah pasti akan menghasilkan rakyat Sabah yang sangat kreatif dan inovatif. Jelasnya, pembinaan pusat berkenaan antara usaha membangunkan komuniti yang lebih inovatif dan kreatif, malah berdaya tahan bagi menggalakkan usahawan membina kejayaan, inovasi dan perniagaan mapan merangkumi semua jenis industri. Datuk Syafiee menyatakan demikian kepada media sempena lawatannya ke Taman Perindustrian Kota Kinabalu di Sepanggar. Beliau turut melawat tapak cadangan untuk pembinaan kilang kaca dengan pelaburan bernilai 2.374 bilion ringgit di tanah seluas 93 hektar. Ia juga dijangka membuka lebih 1,000 peluang pekerjaan kepada rakyat Sabah. Veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM tidak berpension yang masih belum mendaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM digesa segera berbuat demikian bagi memudahkan bantuan disalurkan kepada mereka. Ketua Pengarah Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM, Dato' Zulkarnain Ahmad berkata, ramai lagi veteran yang tidak berpension belum menerima bantuan daripada kerajaan kerana tidak mendaftar dengan Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM. Kita nak menjejaki veteran-veteran tidak berpension, yang mana masih ramai lagi veteran-veteran yang tidak berpension yang masih belum berdaftar dengan JEF. So kita harap veteran-veteran yang tidak berpension dan come forward untuk berdaftar so that kita mudahlah untuk kita menyalurkan bantuan-bantuan yang kerajaan adakan. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas mengagihkan bantuan kepada 2 veteran ATM dalam program Cakna Veteran ATM di Putatan. Para penerima menzahirkan kegembiraan dan rasa terharu atas keprihatinan kerajaan yang terus mengingati jasa dan pengorbanan mereka untuk negara.
sangat-sangat gembira lah dan berterima kasih sebab masih orang bilang ambil perhatian lagi lah walaupun suami sudah begini. Saya sangat-sangat gembira yang mana OIB Datuk Pengarah datang ke rumah saya untuk buat lawatan dan saya banyak-banyak terima kasih juga pada rombongan ini. Bersyukur saya tidak pernah berjumpa begini. Syukur Alhamdulillah. Sempena program ini, Datuk Zulkarnain meluangkan masa kira-kira 20 minit beramah mesra dengan setiap penerima bantuan. Kepentingan rukun negara terserlah apabila majoriti rakyat Malaysia menghormati keluhuran perlembagaan dan undang-undang terutama dalam mematuhi Perintah Kawalan Pergerakan bagi membendung penularan wabak COVID-19. Rakyat yang ditemui menzahirkan sambutan ulang tahun rukun negara yang kini memasuki 50 tahun sememangnya wajar diterapkan sebagai tonggak perpaduan nasional. Ulang tahun ke-50 Rukun Negara. Masing-masing berpendapat 5 prinsip Rukun Negara menjadi tonggak perpaduan kaum dengan tujuan setiap rakyat negara ini menyedari, menerima dan memahami hakikat bahawa kepelbagaian kaum, agama serta budaya adalah satu rahmat yang perlu dimanfaat bersama. Berikutan kepada 50 tahun kan yang saya percaya termaktubnya rukun negara kita. Sebenarnya rukun negara ni sangat bagus di mana kalau kita terapkan pada unsur COVID-19 isu COVID-19 baru-baru ni, sebenarnya banyak elemen dalam rukun negara di mana rakyat kita guna pakai tanpa sedar. Malaysia has proven that in Southeast Asia and the world we are pioneers and leaders in not only the field of healthcare, but in every other aspect, economically, politically, and socially as well. So I have great hope for our country holding on to this 5 Rukun Negara. Dengan masyarakat kita yang majmuk dan banyak bangsa ni, kita dapat memupuk semangat setia kawan, perpaduan di kalangan rakyat Malaysia yang berbilang kaum. Itulah prinsip Rukun Negara yang perlu kita ikutilah. Rukun Negara diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 oleh Yang di-Pertuan Agong Almarhum Tuanku Ismail Nasruddin Shah Ibni, Almarhum Sultan Zainal Abidin bagi mencapai perpaduan lebih erat antara rakyat susulan peristiwa 13 Mei 1969. Ia mengandungi 5 prinsip yang menjadi falsafah negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang dan kesopanan dan kesusilaan. Penularan pandemik COVID-19 yang membawa kepada penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan sememangnya menjejaskan pelbagai sektor ekonomi, tidak terkecuali industri fashion dan rekaan. Situasi tersebut memaksa masyarakat beralih kepada normal baharu dalam kehidupan seharian termasuklah bidang kerjaya. Di Tamparuli, Pereka Fashion yang ditemui memberitahu mereka mengambil inisiatif beralih kepada penggunaan orang tengah atau ejen dropship bagi membantu memasarkan produk mereka selain memanfaatkan platform digital e-dagang. Selain itu, penghasilan baju dan gaun berdasarkan carta saiz juga memudahkan pelanggan mendapatkan ukuran sedia ada dan lebih mudah dipasarkan. Up to now, saya ada 20 orang kira ejen lah. Ejen yang saya sudah latih dan diorang jual secara online. So what happen, diorang kasih iklan, diorang dapat tempahan, diorang hantar dengan kami tempahan. So kami hantar, kami post kain-kain kepada pelanggan diorang. So it's a two-way communications lah. So basically diorang tu kami punya front line. So kami ni di back end operasi. Saya keluarkan produk ready-made ataupun made to order, maksudnya kami akan buat mengikut tempahan. So saya akan menyediakan satu standard ukuran untuk kemudahan kepada pelanggan-pelanggan saya. Mereka perlu memilih sahaja saiz S, ML. So tidak perlu berkontak. Sementara itu, salah seorang pengusaha pelancongan Leslie Jane Jainol memberitahu sebagai pendapatan sampingan akibat kurangnya kehadiran pelancong ketika ini, beliau menceburi pembuatan aksesori untuk rambut. Dia punya cost tidak besar. Jadi when I start doing it, I didn't expect that the demand was there. So that's how it is. I start all this during the PKP at home.
Yeah, so if you are asking me about macam mana saya recover, so kain cantik Borneo made me recover. So this is my income now. Ya, masalah kesihatan mental dapat diatasi menerusi amalan pemakanan sihat, pemantapan rohani serta sokongan komuniti. Menurut penolong pengarah kanan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Jakim Sabah, Ustazah Nurdianah Alwi berkata, sumber makanan yang sihat serta pemantapan rohani harus seimbang dalam diri individu bagi mengelak penyakit tersebut. Kita bantu juga dengan terapi zikir, solat yang tak pernah putus, baca Al-Quran. Kita punya sosialisasi kita dengan masyarakat, bagaimana kita berhubung, dan paling penting sebenarnya mental juga ini adalah perlu kepada pemakanan, cara pemakanan yang sihat. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas menjadi panel jemputan program Anjung At-Taqwa at Sabah FM di Kompleks Bersepadu KKMM Kota Kinabalu. Pendapat Ustazah Nurdianah itu turut disokong panel kedua program berkenaan, iaitu Ketua Program Pendarasan Islam HI 15 Fakulti Kemanusiaan Seni dan Warisan Universiti Malaysia Sabah, Ustaz Dr. Haji Israk Ramli. Seharusnya kesihatan mental itu diuruskan bukan sekadar kepada pihak-pihak berwajib, tapi perlu dilibatkan kepada semua orang. Sama ada pihak-pihak yang berkepentingan ataupun siapa sahaja. Program Anjung At-Taqwa at Sabah FM yang bersiaran setiap Khamis jam 8 malam turut disiarkan secara langsung menerusi siaran radio Sabah FM serta secara maya di laman Facebook rasmi Sabah FM. Baik, sekian dahulu berita Pagi Sabah. Saudara, budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Muhammad Ihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.